Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak ada kata yang lebih indah nak kita mulakan daripada kata-kata Alhamdulillah. Kita menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita boleh duduk bersama-sama dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan datang dari rumah, mungkin tuan-tuan meninggalkan beberapa kesibukan, mengutamakan duduk dalam majlis ilmu. Subhanallah. Ini suatu kurnia dan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita tak akan mampu untuk duduk dalam majlis ni kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka duduknya kita dalam majlis ni bukan tanpa makna. Alhamdulillah tuan-tuan. Duduknya kita, termasuk saya pun duduk dengan tuan-tuan. Saya di sini pun kita nak belajar sama-sama. Saya bukan ngajar di sini, kita belajar sama-sama. Kita duduk di sini, kita nak memahami Islam. Kita nak bermudzakarah, kita nak bermuhasabah, sehingga dengan harapan dan doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Kita senantiasa berdoa tuan-tuan, ini penting. Kita belajar ni usaha saja. Kita ni nak dekat kepada Allah. Usaha yang pertama, kita kena belajar macam mana cara mendekatkan diri pada Allah. Lepas tu kita kena berdoa kepada Allah. Kita tak tahu lagi apa yang kita buat ni betul ke salah ke. Mungkin yang kita pegang ni salah. Kita nak perkara yang benar. Nak perkara yang benar pun kita tak tahu ustaz mana yang kita nak tanya. Sejauh mana apa yang boleh kita fahami. Maka kita last minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang senantiasa Allah ajarkan kepada kita dan kita senantiasa baca dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bagilah kami petunjuk. Minta, hari-hari kita minta tuan-tuan. Dan ini sunnah bagi kita untuk minta kepada Allah. Semakin banyak kita minta kepada Allah, Allah semakin sayang, Allah semakin suka. Yang tak minta ni, ini maknanya dia tak memerlukan Allah. Jadi tuan-tuan, jangan malu, jangan merasa tak selesa untuk banyak minta. Banyak minta tu yang elok. Minta lagi dan minta perkara yang paling tinggi nilainya di sisi Allah, minta hidayah. Jika Allah dah bagi hidayah, barulah Allah bagi jalan, sehingga dengan jalan tu kita boleh dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang kafir. Orang kafir ni kita tak tahu, mungkin ada amalan dia yang Allah suka. Kita tengok mata zahir kita, kafir orang tu, musuh Allah, tak suka Allah. Tapi Allah dengan rahmat dan kebesaran dia maha tahu mana hamba yang patut dia nak bagi petunjuk maupun tak, dengan asbab-asbab yang kita tak tahu. Maka orang kafir tersebut dapatlah hidayah masuk Islam dengan berbagai sebab. Kadang ada orang kafir masuk Islam melalui kajian, kadang melalui pernikahan, dan melalui apa-apa sebab ataupun tanpa sebab. Ada juga orang tu terlahir dalam keadaan Islam, mak ayahnya ada Islam, maka dia jadilah otomatik sebagai keluarga Islam. Maka ini semua tuan-tuan asbab daripada hidayah dan kebesaran Allah SWT. Maka satu perkara saya nak mulakan daripada ungkapan syukur ni, kita memang senantiasa kena banyak bersyukur kepada Allah SWT.
Tak kira yang kita lahir dalam keadaan Muslim ataupun ada orang kafir yang masuk Islam, dua-dua kena bersyukur. Maka pada satu tahap kesyukuran kita, Allah dah bagi Islam, Allah dah bagi petunjuk dengan Islam. Maka saat Allah dah bagi kita Islam, kita kena bersyukur lagi, syukur pada peringkat yang kedua. Maka wujud syukur ni kita kena belajar. Wujud syukur ni kita kena belajar. Ada orang masuk Islam, ada orang lahir dalam keadaan Islam, syukur di mulut, tetapi tak ada syukur amalan. Ini masalah ni tuan-tuan. Syukur ni bukan setakat alhamdulillah, syukur aku lahir dalam keadaan Islam, aku pakai tudung, aku solat, alhamdulillah, betul tu syukur tu. Tapi setakat ucap alhamdulillah mulut saja, belum cukup lagi. Maka ada amalan-amalan yang kita kena buat. Maka pada peringkat pertama belajar. Belajar ni pun wujud syukur. Belajar ni pun wujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang lahir dalam keadaan Islam, lepas tu dia membesar dia tak nak belajar, sehingga akhirnya dia buta tentang Islam dan tak boleh membezakan mana syirik, mana kufur, mana maksiat, mana amalan salihat. Akhirnya dia terjerumus kepada maksiat dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ni kurang syukur atas apa yang Allah dah bagi. Kita dapat baju daripada mak ayah, kita bersyukur. Syukurnya kita kena pakai baju tu. Bukan kita kata alhamdulillah mak, lepas tu esok-esok kita buang entah ke mana, sehingga mak ayah tengok baju yang saya bagi semalam tu ternyata dibuang. Marah ke tak marah tuan-tuan? Anggaplah tuan-tuan puan-puan ada anak, tuan-tuan beli baju baru, dia kata terima kasih mak ayah. Esok-esok tuan-tuan tengok baju tu dia buang. Marah ke tak marah? Sepatutnya syukur, ucap terima kasih, dia kena pakai baju tu, dia kena jaga elok. Macam tu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena belajar. Kena belajar. Maka dengan belajar tu kita akan dapat ilmu, wasilah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, ada dua pertanda di mana jika Allah sayang kepada kita. Ada tanda yang selalu saya sebut dalam majlis-majlis untuk kita saling mengingatkan. Kita nak tengok diri kita ni Allah sayang apa tak? Kita nak tengok diri kita ni Allah sayang apa tak? Kadang-kadang kita muhasabah tak sedalam macam tu. Kita tengok kita ni ada ilmu apa tak? Kita tengok kita ni rajin apa tak? Tapi kita juga mempertanyakan diri kita, kita ni termasuk yang disayang Allah apa tak? Maka apa ciri-ciri yang disayang oleh Allah ni? Pertama, jika Allah sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan bagi dia pemahaman agama mula-mula. Dan ini merujuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan, Allah nak dia ni mendapat kebaikan, Allah sayang dia, Allah cinta dia, Allah redha kepada dia, Allah suka kepada dia, maka mula-mula Allah bagi dia pemahaman agama. Maknanya hari ini siapa saja yang mendapat pemahaman agama, tak kira dia kaya ke, miskin ke, sehat ke, sakit ke, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kehadiran kita ni di majlis ilmu ni, ini pertanda, alhamdulillah tuan-tuan. Maknanya kita duduk sama-sama dalam majlis ni, kita nak mengaji agama, kita nak memahami agama. Maka siapa yang memahami agama, itulah pertanda Allah sayang pada dia. Bukan harta yang berlimpah, bukan kedudukan pangkat yang tinggi, bukan badan yang sehat, bukan tu pertanda. Pertanda sejauh mana dalam diri dia, dalam kehidupan dia ada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekurang-kurangnya sejak kecil lagi kita belajar mengaji. Lepas belajar mengaji, belajar solat. Ini bimbingan dari Allah SWT melalui orang tua, melalui asbab musabab, sehinggalah kita besar dan duduk dalam majlis ni. Yang kita nak pastikan, adakah Islam
pemahaman yang ada dalam kehidupan kita ni, itulah yang diinginkan Allah, itu yang nak kita kaji, itu yang nak kita bahas. Faham tak tuan-tuan? Karena hari ini semua belajar agama. Bukan kita je belajar agama. Setiap hari, setiap malam, semua golongan mengklaim diri mereka belajar agama. Sehingga golongan Syiah pun kononnya mereka pun belajar agama. Ahmadiyah, Ayah Pin, golongan-golongan Sufi, golongan-golongan yang dianggap sesat, semua mereka kata belajar agama. Maka may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah nakkan kebaikan, Allah akan bagi pemahaman agama. Pemahaman agama yang macam mana? Islam yang macam mana? Ini ulama kata petunjuk atau hidayah pada peringkat yang kedua, yang kita sedang nak cari. Orang kafir masuk Islam dapat hidayah peringkat yang pertama. Dengan Islam tu kita terlahir dalam keadaan Islam, dididik mak ayah jadi orang Islam. Alhamdulillah, kita dah dapat hidayah peringkat pertama, Islam tu. Tapi kita kena bersyukur, kena belajar, kena mengaji nak dapat hidayah peringkat yang kedua ni. Ini yang susah. Ini yang susah, tuan-tuan. Apa hidayah peringkat yang kedua ni? Iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hari ini ramai yang belajar Islam, tetapi adakah dia belajar Islam merujuk kepada sunnah Rasulullah? Ini perlu kita bahas. Ada yang belajar Islam tetapi dia tak merujuk kepada sunnah, dia tak merujuk kepada amalan Nabi, dia tak merujuk kepada apa yang Nabi buat, tetapi dia memahami Islam ikut akal dia. Ada golongan hari ini, tuan-tuan, dia ngaji Islam, belajar Islam macam kita juga belajar Islam, tapi dia ngaji Islam ikut akal dia, sehingga sampai satu tahap Quran dan hadis bercanggah kepada akal, dia tolak akal, dia tolak Quran hadis. Tudung tak sesuai dengan keadaan, poligami tak sesuai dengan keadaan, hukum Islam ni, hukum Islam tu tak sesuai dengan keadaan. Semua dikaji dengan akal. Sampai satu tahap ada tokoh liberal, plural di Indonesia. Dia kata, dulu kenapa tradisi budaya orang Arab ni pakai tudung perempuan, ditutup seluruh badan, sehinggalah sampai tahap mata pun kena tutup juga muka. Kenapa? Kerana orang Arab ni tak boleh tengok perempuan. Dia tak boleh tengok perempuan, tak boleh tengok tangan, leher, apa. Nampak je mula dah nafsu. Tapi hari ini ni puak-puak liberal hari ini tengok rambut perempuan, tengok leher, kaki dah biasa, tak ada perasaan sampai tahap nak merogol dia, tak ada, biasa. Budaya dah tradisi macam tu. Maka kalau sampai tahap macam ni tak perlu pakai tudung. Nampak tak tuan-tuan? Ini kajian akal, kajian akal. Padahal kenapa kena pakai tudung? Kerana perintah Allah. Kerana macam itulah perempuan-perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ada puak-puak yang memahami Islam dengan akal, salaman laki-laki dengan perempuan tak apa. Kenapa dulu orang tak salaman? Kerana akan membangkitkan syahwat kalau salaman, membangkitkan nafsu, menjerumuskan kepada maksiat, sekurang-kurang maksiat hati. Tapi hari ini kalau kita salaman setakat salaman yang kita tak tahap sampai membangkitkan hawa nafsu, tak apa. Ini akal semua, tuan-tuan. Banyak kes-kes akal seperti ini. Maka Islam yang macam mana, yang kalau Islam tu ada dalam diri kita, itulah tanda Allah sayang pada kita, yaitu Islam yang dipahami merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Kalau kita cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, maka bukti daripada cinta kita kepada Allah ikut Nabi, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu puak